So sekarang ini kenapa kita timbulkan ekstremisme agama dan kaum ini? Ya, kesan daripada PRU 15 itu. Kesan PRU 15 itu luar biasa, memecah belahkan masyarakat, and we cannot allow this to continue. Ya, tak boleh kita benarkan ini bersambung-sambung, tak boleh. Sebab ini negara kita, hak kita dan rakyat semuanya layak dan wajar untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita tak boleh lagi tegang dalam hubungan kaum sesama kita, dalam hubungan agama sesama kita. Saudara-saudari, kita pernah menghadapi krisis kaum ini pada tahun 69. Ya, kita pernah. Tetapi suasana 1969 as compared to now itu berbeza. Dahulu ketegangan kaum itu antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu ketegangan kaum Melayu dengan bukan Melayu. Tapi sekarang ini sesama Melayu kita tegang, sesama Islam pun kita tegang. Jadi suasana itu cukup berbeza, memerlukan satu tindakan yang juga luar biasa. So kerajaan pada hari ini harus memikirkan cara bagaimana untuk meredakan suasana yang seperti ini. Kalau berterusan, dia betul-betul tidak baik untuk negara bangsa ini. Ya, anak-anak muda perlu diberitahulah. Ya, perlu diberitahu bahawa ini negara majmuk dan kita kena terima realiti hidup dalam sebuah masyarakat majmuk. Pada hari ini masa terbatas, saya ringkaskan sahajalah. Ya, saya hendak bagi tahu betulkah sekarang ini Melayu terancam seperti mana yang disebut, ya, seperti mana yang disebut oleh Perikatan Nasional ataupun PAS, ya. Saya cuba untuk elak daripada memberi penerangan yang sebegini, tetapi ada satu pihak mendakwa bahawa Melayu terancam. Betulkah Melayu terancam itu? Itu satu persoalan yang perlu dijawab. Saya tak nak cakap tentang 153, semua orang tahu. Saya tak nak bercakap tentang 152, semua orang tahu. Ya, saya tidak bercakap tentang Raja-Raja Melayu, perkara 38, perkara 70, semua orang tahu. Ya, tetapi saya mau bagi tahu bahawa realitinya kita kena terima negara kita ini majmuk. Artikel 1 perlembagaan sudah nyatakan bahawa kita ini negara Malaysia. Negara kita ini dinamakan Malaysia, bukannya dinamakan negara Tanah Melayu. Tetapi sampai pada hari ini pun kita tengok bila isu ini dimainkan, ya, oleh anak-anak dengan pembohongan fakta. Ini adalah pembohongan fakta, pengherotan ilmu. Ya, kita tak boleh nak jawab. Ini semua ramai-ramai ni, semua pemimpin-pemimpin saya ni, misalnya dalam amanah. So tidak ada jawapan-jawapan kepada pembohongan fakta itu. Sama ada melalui TikTok, sama ada melalui media sosial yang lain, tidak ada. Ya, jadi saya rasa time, ya, untuk kita ponder bagaimana kita nak menghapuskan, ya, ignorance ini ketidaktahuan, knowledge ini, supaya kita boleh berada di tingkat yang betul. Ini negara Malaysia, artikel 11, bukan negara Tanah Melayu. Kita sudah setuju itu. Begitu juga kalau kita lihat kepada perkara 3 perlembagaan, ya, Islam itu adalah agama persekutuan, ya, bukannya agama rasmi. Ya, perkara 8 itu adalah perkara tentang rakyat yang dilayan secara sama rata dari segi undang-undang. Maknanya Melayu pun ada hak, bukan Melayu pun ada hak, selagi mana mereka itu rakyat Malaysia, selagi mana mereka itu warga negara Malaysia. Jadi perkara-perkara ini tentang hak bukan Melayu tidak ada, itu tidak boleh. Ya, hak Melayu ada hak Melayu, hak bukan Melayu ada hak bukan Melayu. Itu hak berpolitik rakyat, hak bernegara rakyat. Cuma kita sama rata dengan keistimewaan tertentu telah diberi pun kepada orang Melayu sebagai penduduk asal negara ini. Banyak yang kita boleh bahaskan tentang perkara ini, tapi saya ingin bagi tahu pada inti perbincangan saya pada pagi ini. Ya, sebelum ini saya nak bagi tahu kesan naratif yang ada pada hari ini nih. Kesan naratif kaum ekstremisme agama ini. Satu yang kesan paling saya sedih, saya balik, saya sanggup hadir ni, saya nak bagi tahu ini politik kebencian itu muncul di mana-mana. Ya, politik kebencian sehingga anak muda tidak menghormati lagi orang tua, sehingga rakyat tidak lagi menghormati pemimpinnya.
Kita sanggup tak kita tengok, kita sebagai orang tua, kita tengok anak muda, mereka ni berilmu, ustaz-ustaz, doktor, engineer, knowledge mereka berilmu. Bahasa mereka, adab mereka, akhlak mereka tidak ada hanya kerana perbezaan politik. Bagaimana itu? Jadi politik kebencian ini saya fikir kena dinoktakan secepatnya. Ya, kerana kebencian ini kalau berterusan dengan cara yang seperti ini, dia boleh mengancam kestabilan politik negara.